Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Qatar versus Lebanon dalam perlawanan pembukaan Piala Asia 2023 yang mana Qatar menang 3-0 pada perlawanan ni. Untuk game ni, kalau kita lihat, memang Qatar dominate game dari minit pertama sehinggalah habis 90 minit. Qatar memegang ball possession hampir 60%, manakala Lebanon lebih kepada 30%. Dari segi approach, kalau kita lihat, Qatar lebih selesa dengan pegangan bola, dengan juga hantar-hantaran ke bahagian hadapan dengan long ball, dan juga penetration di bahagian tengah secara gerakan one-two passing lah. Dan manakala untuk Lebanon lebih kepada gerakan counter attack. Tetapi daripada segi corak permainan counter yang ingin ditunjukkan oleh Lebanon adalah tidak beberapa menjadi apabila mereka punya finishing ataupun mereka punya attacking phase ketika counter attack selalu berada di dalam numbers yang kurang daripada pemain pertahanan Qatar, yang membolehkan Qatar cepat untuk recover dan tutup ruang. Jadi numbers of player di bahagian hadapan agak lambat untuk memberi support untuk melakukan counter attack. So selalunya situasi Qatar ada 4 orang, Lebanon 2 orang, Qatar ada 5 orang, Lebanon 2 orang, ataupun Qatar ada 5 orang, Lebanon seorang. So benda tu lebih kepada mengharapkan technical individu untuk melakukan sesuatu lah di final third pasukan lawan. Jadi benda tu memang agak sukar untuk Lebanon memecah belahkan pertahanan Qatar. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan Qatar lah. Untuk perlawanan ni, Qatar perkara yang positif kalau kita lihat secara pembentukan ataupun secara ball possession, ya, mereka menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Ataupun daripada segi ball possession dan daripada segi gerakan, mereka menunjukkan satu benda yang mana mereka sangat suka untuk memegang bola. Tetapi in term of creativity dan in term of bagaimana mereka nak memecah belahkan pertahanan Lebanon, boleh dikatakan mereka agak terlalu strict kepada satu gerakan sahaja. Jadi boleh dikatakan variation of mereka punya untuk melakukan penetration ke arah gawang Lebanon agak kurang memuaskan lah daripada segi kreativiti. Jadi perkara positif kalau kita lihat kepada pasukan Qatar dalam attacking ataupun ketika mereka memegang bola in possession, mereka bermain secara back three, yang mana mereka akan push untuk wing back mereka naik lebih tinggi. Cumanya perbezaannya untuk game ni, kalau kita lihat antara bahagian kanan dan kiri, Qatar sebenarnya lebih suka guna penggunaan di bahagian kiri dari segi penggunaan wing back mereka yang pemain nombor 4 iaitu Wa'ad untuk bermain di kawasan wide area. Jadi untuk game ni kalau kita lihat 2 gol daripada Qatar, iaitu gol pertama dari Akram Afif dan gol kedua daripada Al-Moez, boleh dikatakan berpunca daripada gerakan di bahagian kiri, iaitu berperanan daripada Wa'ad yang bermain sebagai left wing back. Jadi untuk game ni, kalau untuk pengetahuan semua, sebenarnya pemain nombor 4 Qatar tu dia adalah pemain yang berasal bermain di posisi midfield, tetapi untuk game ni dia bermain di bahagian wing back. Dan kita boleh nampak lah apa yang boleh menarik perhatian kita adalah daripada segi dia punya overlapping, daripada segi dia punya control ball, dan juga daripada segi dia punya crossing. Untuk game ni memang dia on point dengan penggunaan kaki kanan dan juga kaki kiri, tapi kaki kiri dia boleh cross dengan sangat baik. Untuk assist kepada Al-Moez tu, memang itu adalah menunjukkan satu definisi yang bagus lah. Jadi di bahagian kiri memang kita nampak yang pasukan Qatar adalah lebih berbahaya apabila mereka menyerang, sebab mereka ada the quality of left wing back yang mampu untuk cover up bahagian wide area, dan ada mereka punya winger yang memberi support kepada bahagian kiri. Cumanya sedikit kekecewaan di bahagian kanan, yang mana kalau kita lihat untuk bahagian kanan, mereka tidak terlalu mengeksploitasi bahagian wide area dengan penggunaan daripada right wing back mereka. Sebaliknya di bahagian kanan, mereka punya wing back lebih kepada untuk inverted masuk ke half space ataupun untuk kontrol di kawasan yang
yang more to the central area, dan mereka akan membiarkan pemain mereka iaitu first half adalah kepada Yusof Rizal, yang mana untuk cover up bahagian wide area. Jadi apa yang kita boleh nampak, penggunaan daripada Yusof Rizal ni adalah lebih kepada direct gameplay, iaitu bila pemain pasukan Qatar pegang bola di kawasan tengah, mereka akan cuba untuk supply the ball kepada Yusof Rizal di kawasan out wide dengan hantaran-hantaran jauh lah. Tetapi daripada segi corak permainan memang mudah dibaca. Jadi apabila bola sampai dekat kaki Yusof tu, pemain nombor 9 Qatar tu, memang pertahanan kiri pasukan Lebanon dah boleh baca apa yang Yusof tu nak buat, bagaimana dia nak halang, bagaimana dia nak close space, bagaimana dia nak tutup ruang, bagaimana dia nak intercept dan dia nak blocking gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yusof. Sebab apa? Sebab bila Yusof dapat bola, boleh dikatakan dia punya movement with the ball agak predicted ataupun mudah dijangka apa yang ingin dilakukan oleh beliau, yang memudahkan beliau punya corak serangan dipatahkan. Dan daripada segi off the ball movement daripada Yusof Rizal juga, dia agak kurang untuk drop lebih deeper ataupun drop ke bahagian half space untuk membentuk combination play bersama dengan pemain wingback ataupun pemain tengah pasukan Qatar. Jadi boleh dikatakan bahagian kanan pasukan Qatar adalah predictable daripada corak serangan yang mereka lakukan. Bahkan di second half pun mereka menukar pemain nombor 9 Yusof Rizal tu dengan penggunaan daripada pemain yang bernama Ismail nombor 17. Jadi penggunaan daripada pemain yang nombor 17 Ismail tu pun still lagi corak yang sama, iaitu mereka cuba supply dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan untuk pemain winger di bahagian kanan ni melakukan gerakan secara solo ataupun melakukan larian-larian untuk dapatkan bola tersebut. Jadi memang boleh nampak yang Qatar memang struggling lah di bahagian kanan untuk mereka melakukan attacking, berbanding di bahagian kiri yang lebih fleksibel dan lebih bagus dalam pembentukan kombinasi ketika mereka menyerang lah, dengan peranan daripada Wa'ad dan juga support yang lebih baik dari bahagian attacking. Itu untuk mereka punya attacking yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang attacking style pasukan Qatar, apa yang mereka lakukan dalam pembentukan back 3, mereka akan letakkan seorang pemain di bahagian pivot. Mereka bermain dalam sistem single pivot, iaitu pemain nombor 20 mereka Fathi, yang mana boleh saya katakan he is one of the best general di bahagian tengah in term of untuk melakukan ball progression dan juga nak circulate the ball di kawasan tengah. Dan mereka meletakkan 2 CAM di bahagian hadapan sedikit, yang manakala Fathi ini dia dibantu oleh pemain nombor 6 Qatar in term of defensive mode dan juga in term of untuk melakukan ball progression. So boleh dikatakan di bahagian tengah Qatar dia lebih kepada pembentukan dua, tapi dua ni dia tak terlalu statik ataupun tak terlalu selari, sebab Fathi nombor 20 tu more tu lebih kepada single pivot dan memberikan kebebasan kepada nombor 6 tu untuk cover up bahagian half space. Dan yang paling penting di bahagian tengah, pemain yang menarik minat saya pada perlawanan semalam adalah adalah tentang Akram Afif. Sebab apa? Sebab boleh saya katakan Akram Afif pada perlawanan semalam semua tempat dia ada. Bermaksud dia punya position he is not static. Dia bukannya dalam fasa positional play yang menyebabkan kita nak bina orang kata apa, numerical superiority, kualitatif dan sebagainya, third man concept kan. Tetapi permainan daripada Akram Hafiz semalam, he is one of the best player dalam padang, dan saya rasa semalam adalah game yang menunjukkan dia adalah footballer. He is the baller lah kira. Sebab Akram Hafiz semalam boleh dikatakan di bahagian zone 14 dia ada, central area, di bahagian half space kanan dia ada, half space kiri dia ada, fast nine dia ada, winger pun dia support. So everywhere dia ada dalam perlawanan semalam, yang mana setiap pergerakan daripada dia punya movement tu adalah sangat efektif. Bahkan bukan sahaja daripada segi off the ball movement, tetapi daripada segi dia punya orang kata apa, with the ball movement, pergerakan dengan bola pun dia bagus. Bahkan apa yang ada pada Akram Afif ni yang membuatkan dia special adalah daripada segi dia punya passing range dan juga passing quality lah, bagaimana dia memecah belahkan pertahanan pasukan Lebanon dengan kualiti hantaran yang dia ada. Cumanya ada banyak jugalah dia miss passing, and banyak passing dia yang mudah dibaca, di intercept dan sebagainya. Tetapi mostly hantaran-hantaran dia adalah hantaran-hantaran yang berkualiti. Bagaimana dia change side, bagaimana dia buat through passing, bagaimana dia
dia cari pemain yang buat larian dan sebagainya. Dia letak bola di kawasan kosong dan dia punya weightage of the ball tu memang boleh dikatakan sampai kepada pemain tu, memang selesa untuk pemain tu hold the ball dan sebagainya. So that is a good thing lah tentang Akram Afif. Bahkan daripada segi goal scoring, bagaimana dia meletakkan diri dia untuk berada dalam kedudukan untuk dia score, bagaimana dia react dengan bola. Gol yang ketiga tu memang super lah. Dia nampak pemain Lebanon buat mistake, terlepas dia lari, dia tunggu bila masa dia nak speed, dia nak accelerate, lepas tu dia control the ball, dia beat keeper dengan left footed. So that is a good goal. Lepas tu bagaimana dia letakkan diri dalam kotak penalti, bagaimana untuk gol pertama. So the involvement is very good lah. Untuk Akram Afif, he is one show match lah, boleh katakan one show man lah. So he is a very good player. Untuk Almoez, game ni bagi saya Almoez dia agak sedikit sukar bila dia dikawal ketat, dia gagal nak receive the ball, dia punya off the ball movement kurang. Seriously game ni dia kurang. Even dia banyak drop deeper ataupun create space dan sebagainya, tapi dia still lagi kurang dapat bola. Dia tak bermain seperti sedia kala. So pasukan dia pun tak boleh nak create banyak chance ataupun nak mencari dia di dalam kotak penalti, menyebabkan dia agak isolated. Dan di second half Qatar mula bermain dengan lebih better. Waktu itulah pemain Lebanon orang kata gagal untuk marking dia dengan baik, menyebabkan dia berada dalam kosong untuk buat free header. So itu adalah salah satu peluang yang dia score. Selain daripada gol offside tu memang nampak sangat obviously offside. Selain daripada dua peluang tu, boleh dikatakan Almoez tak berapa nak hidup. Gol pertama Qatar daripada Akram Afif tu, dia set up pada Akram Afif tu boleh pun sebabkan Yusof risau lah. And dia ada physical yang bagus dan dia ada finishing yang bagus, tapi dia tak diutilize dengan baik lah. Sebab daripada segi kreativiti memang Qatar pun agak kurang untuk game ni. Bahkan kalau kita kata kekurangan Qatar, boleh dikatakan mereka lebih kepada more to attacking, tapi mereka senang counter. Daripada segi defensive transition, boleh dikatakan even mereka ada numerical ataupun ada numbers of player yang lebih banyak, mereka punya bahagian belakang agak senang kena pecah dengan pemain nombor 6 Lebanon, pemain nombor 22. So bila mana kena situasi counter attack, mereka punya defense is not really good at defending lah. Tapi disebabkan attacking wise dan juga numbers of player yang ada untuk Lebanon adalah lebih rendah daripada pertahanan Qatar, menyebabkan Qatar cepat recovery dan goalkeeper pun perform. So that is a good thing lah. So benda tu bagus lah. Dan untuk Lebanon, apa yang boleh saya katakan, the counter attack idea is a good thing. Sebab Qatar punya back 5 ataupun back 4-4-2 mid block ataupun 5-3-2 tu adalah salah satu benda yang mereka boleh exploit dengan bagus. Cumanya in term of numbers, bagaimana mereka meletakkan dan juga memberi support kepada bahagian hadapan dalam counter attack adalah sangat kurang. Sebab kalau kita lihat ada dua player Lebanon di hadapan, apabila dua player ni membentuk counter attack untuk exploit belah kiri Qatar dan belah kanan Lebanon lah. Tetapi bila mereka buat the final passing into the penalty box, tak ada siapa. Banyak hantaran-hantaran rintang, tak ada siapa yang sambut. Padahal there is a good quality of counter attack, tapi bila tak ada siapa, then it will be useless lah. Jadi benda tu tak ada impact. So benda tu memang Qatar Lebanon kena perbaiki lah in term of counter attack. Defending side mereka solid awal, tapi dalam 30 minit mereka gagal settle down. Mereka ada idea, mereka pressing awal dan sebagainya, tapi end up mereka tak ada kualiti yang sebagus Qatar lah untuk finishing wise dan juga untuk kekalkan bermain dalam ball possession. Dan defense pun semalam mereka buat mistik-mistik mudah lah, jadi boleh elakkan lah. Okay, Assalamualaikum. Itu je lah ulasan saya.